Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ni insya-Allah kita akan meneruskan penerokaan kita yang begitu menakjubkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca daripada surah Al-Mudaththir ini. Al-Quran Al-Karim menceritakan suatu perkara yang tidak dijangka oleh manusia, kan? Tidak dijangka oleh kita, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menjelaskan sesuatu yang amat perinci, kan? Dan menyentuh sentuhan yang amat mendalam, kan? Tentang sesuatu perkara yang diketengahkan. Walaupun kita mungkin kata kita boleh menjangka apa yang ada kan keluar dalam Al-Quran, tapi kalau kita melihat dengan dekat, kita akan melihat hujah-hujah dan juga paparan-paparan yang diketengahkan oleh Al-Quran ini adalah satu yang amat menakjubkan. Jadi pagi tadi kita telah insya-Allah dipaparkan dengan gambaran manusia, kan? Yang bagaimana sikap manusia apabila berhadapan dengan kebenaran Quran Al-Karim ini, kan? Berhadapan dengan sesuatu yang tidak dapat mereka hadapi, kan? Tidak dapat mereka tentang dengan cara yang logikal, yang akhirnya membawa kepada mereka, kan, cuba meyakinkan manusia di sekeliling mereka dengan menggunakan cara-cara yang menyebabkan mereka ni nampak amat tidak relevan, kan. Ini sebenarnya adalah sifat manusia di dalam kesombongan dan juga kebongkakan. Manusia ni kadang-kadang dia tenggelam dan dia tidak dapat melihat hakikat yang dirinya sendiri tunjukkan kepada manusia, kan, manusia lain. Jadi insya-Allah inilah yang telah dipaparkan oleh Al-Quran dengan menunjukkan, kan, paparan grafikal, kita katakan, apa yang telah dipaparkan oleh sikap Al-Malak Quraisy, kan, pemuka-pemuka Quraisy musyrikin Mekah ni dalam berhadapan dengan hujah-hujah Al-Quran Al-Karim ni, kan. Jadi insya-Allah malam ni kita Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan hakikat, kan, akibat yang akan mereka hadapi, kan, kerana mereka, kan, menolak kesimpulan yang disebut di akhir perbincangan kita pagi tadi adalah mereka mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Apa yang diketengahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan tidak lain hanyalah perkataan manusia biasa yang bukan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Bahkan dia adalah sihir, kan. Faqala inna hadza illa sihrun yu'thar. Sihir yang telah dipelajari, yang telah diwariskan oleh orang-orang yang terdahulu kepada Muhammad ni, kan. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, kan, keadaan yang amat mengerikan, kan,
akibat yang akan diterima oleh mereka kerana pendustaan mereka ni, kan, penolakan mereka ni, kan, dan juga sikap yang mereka tunjukkan, kan, pendustaan dan juga perancangan, kan, bagaimana mereka merancang untuk memastikan apa yang nak diketengahkan oleh Al-Quranul Karim melalui Rasul ini tidak akan berjaya, kan. Ini adalah tahap yang seterusnya, kan. Allah SWT menjelaskan kepada mereka, kan, sauslihi saqar, kan. Sauslihi, sa ni masa depan, kan, dia ada saufa, ada sa, kan. Sauslihi saqar, dalam masa yang dekat, kan. Sa ni yang dekat, kan, saufa lebih jauh, kan. Dalam masa yang dekat ini, kan, very soon, kan, aku akan memasukkan mereka ni ke dalam saqar, neraka, kan. Saqar ni adalah api yang menyala-nyala, kan, dari segi maksud dia, kan. Tapi saqar ni lah nama khas yang digunakan untuk neraka ni, kan. Jadi inilah yang Allah SWT simpulkan, kan, daripada sikap mereka ni, kan, sikap mereka yang semakin menjadi semakin tidak logik, kan, kita katakan tidak rasional, kan. Allah SWT menjamin, kan, tidak lama lagi, kan, sauslihi saqar, kan, aku akan masukkan mereka ni ke dalam neraka saqar, kan. Kenapa? Kerana mereka menentang Al-Quran dan menunjukkan sikap yang amat buruk, kan, terhadap Al-Quran ni. Mereka menentang Al-Quran dan juga cuba menjadikan orang lain juga tidak menerima kebenaran ni juga, kan. Ini adalah apa yang mereka cuba buat. Wa ma adraka ma saqar. Persoalan yang macam ni, kan, bila Allah SWT, kan, sebutkan sesuatu perkara tu, kemudian ditanya lagi sekali, kan, seperti mana kita baca di dalam surah yang lain, kan. Al-Qari'ah, kan, Al-Qari'ah, hari yang berlaku kegoncangan. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, apakah, kamu tahukah apa dia Al-Qari'ah ini? Kenapa Allah SWT bertanya macam tu? Kerana sebenarnya seolah-olahnya Allah nak menjelaskan, menekankan, kamu tahukah sebenarnya apakah yang aku sebut sebagai saqar ini, neraka ini, kedahsyatan azab ni, kan? Sebab ini adalah bukanlah satu perkara yang biasa, kan. Bila Allah kata aku akan masukkan kamu ke dalam saqar ni, kamu tahukah apa yang aku maksudkan dengan saqar ini? Adakah kamu sangka dia perkara biasa-biasa saja, kan? Azab yang biasa saja, yang boleh didengar dan kemudian dibiarkan berlalu begitu saja, kan? Jadi Allah SWT melontarkan soalan ni, soalan yang untuk menekankan, menjelaskan tentang kedahsyatan, kan? Tidak ada ungkapan biasa di dunia yang boleh menggambarkan apa yang akan kamu hadapi daripada saqar ini, kan? Sebab itu soalan ni adalah soalan yang amat dia datang daripada Allah SWT sendiri, kan. Tahukah kamu, kan, yang kamu anggap biasa ni, kamu tahukah apa yang aku maksudkan dengan saqar ini, kan? Apa dia saqar ini, kan? La tubqi wa la tadhar, kan. Saqar ini dia la tubqi, tubqi ni boleh juga bermakna meninggalkan, kan, ataupun kan, dia sebenarnya abqa alaih pula, bermaksud menjelaskan, makna menunjukkan berkaitan dengan kesihan, kasih sayang, kan. So dalam ni tidak ada alaih tu preposition yang datang selepas tu, tapi difahami dengan makna macam tu, kan. La tubqi, kan,
la tabqa alaihi wa la tadhar, kan. Yang sakar ini dia tidak akan menunjukkan apa-apa rasa kasihan langsung, kan. Dan tidak akan membiarkan kamu, kan. Tazar ni sebab ta tu daripada sakar, kataan sakar tu dia gunakan tazar, kan. Tidak akan menunjukkan apa-apa kasihan belas, kan. Dan juga sakar ni tidak akan lalai langsung ataupun melepaskan perhatian dia daripada kamu yang ataupun daripada mereka yang berada di dalamnya, kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tanya, kan, kamu tahukah apa ni sakar ni? Sakar ni bila siapa yang masuk ke dalam dia tidak akan langsung akan dapat apa-apa rasa belas kasihan seperti mana yang biasa manusia dapat, kan. Mereka sangka, kan, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih Penyayang ni di dunia ni boleh bagi kepada mereka, kan, konsesi, kan. Walaupun mereka buat perkara-perkara yang melanggar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, tapi tetap Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka rezeki dan bagi mereka malah dapat berbagai-bagai perkara yang lebih lagi daripada orang yang beriman, kan. Ada kuasa, ada kekayaan, kan. Diangkat oleh pendukung-pendukung, pengikut-pengikut mereka, kan. Tapi Allah kata, kan, dan kadang-kadang mereka rasa mereka boleh melepaskan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Ketika tertentu, kan, manusia ni dia rasa dia boleh lari ke satu tempat yang tidak ada siapa nampak, dia boleh bebas melakukan apa yang dia nak buat, kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sakar ini tidak begitu, kan. Tidak ada sedetik pun rasa belas kasihan yang menyebabkan dia akan melepaskan kamu daripadanya, kan. Dan tidak akan ada masa juga dia lalai. Dia tidak akan membiarkan kamu terlepas daripada seksaan yang akan berjalan terus-menerus tanpa henti, kan. Setiap saat, setiap detik siapa yang masuk ke dalam dia akan diseksa terus-menerus, kan. Dan tidak ada masa cuti langsung, rehat langsung, kan. Apa yang akan berlaku dalam tu? Lawahatun lil bashar, kan. Sakar ni yang tidak akan membiarkan kamu walaupun sedetik itu, kan, tidak melepaskan perhatian dia atau melalaikan siksaan terhadap penghuni dia ni. Dia akan, apa yang akan berlaku pada manusia dalam tu ialah akan menghanguskan kulit manusia ni, kan. Scorches the skin, kan. Dia akan menyebabkan kulit manusia ni menggelupas, kan. Kalau dalam surah Al-Ma'arij yang kita telah baca dengan ayat surah 70, kan, ayat 16 yang kita baca, kan, naza'atun lisyawa, kan. Neraka ni, kan, naza'atun lisyawa, dia akan mengelupaskan kulit, kan, kulit kepala kita ni, kan. Jadi ini deskripsi yang sama yang Allah bagi, lawahatun lil bashar, kan. Dia akan menguliti, kan, menghanguskan kulit manusia ni, kan. Dan dalam ayat lain Allah kata kulit ni kemudian akan diganti lain pula, kan. Inilah gambaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak jelaskan tentang sakar ini, kan. Kedahsyatan sakar yang amat mengerikan, yang akan membakar kulit penghuninya dari jauh lagi sebelum mereka memasuki sakar ni. Mereka akan kulit dah hangus dah, kan. Untuk menjelaskan kedahsyatan sakar ini, kan. Ini adalah fresh, kan. Ayat ni bila dia turun fresh, kan, dia kita kata macam baru dimasak, kan, dalam oven, kita kata, kan, fresh turun kepada pemuka-pemuka Quraisy ni daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, kan, nanti kamu akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala ini, kan, yang tidak akan lalai langsung daripada menyeksa kamu setiap detik, setiap saat, kan. Tidak ada masa yang dia terlepas pandang, kan, yang akan menghanguskan kulit kamu,
kemudian kulit ni akan diganti balik, kan. Kulit ni lah tempat yang paling sakit kan. Bila diseksa, kulit ni lah yang menyebabkan kesakitan pada manusia. Kalau dah hangus sekali, kemudian tak mati, tak ada kulit dah, dia akan hilang sakit, kan. Tapi Allah SWT akan ganti dengan kulit yang lain pula, kan, supaya dapat dibakar dan dihanguskan sekali lagi. Malah, kan, ini adalah satu hujah bahawa neraka ini ataupun hari pembalasannya adalah suatu yang pasti benar akan berlaku. Sebab kan di dunia ni manusia tak boleh diseksa ataupun dibalas sama dengan apa yang akan dibalas di akhirat nanti, kan. Kalau di dunia ni manusia yang bunuh 100 orang ke contohnya, dia tak boleh dibunuh 100 kali, kan. Dia bunuh sekali je, kan. Jadi di mana ada keadilan dia? Sekali dia digantung, dia mati, kan. Tapi di hari pembalasan, di hari akhirat nanti, Allah Subhanahu Wa Taala boleh bunuh seorang sekali, matikan dia, tak mati pun, kan. Dia akan diseksa sekali, kemudian ganti balik kulit dia, seksa lagi sekali, beberapa milion kali, juta kali yang Allah hendak, Allah boleh seksa dia sehingga sepadan dengan apa yang dia telah lakukan di atas muka bumi ni, kan. Kalaulah tidak ada hari pembalasan yang macam ni, kan, maka keadilan Allah SWT itu tak dapat direalisasikan, kan, tak dapat dilaksanakan. Jadi akan menunjukkan Allah ni tidak adil, kan. Maha suci Allah SWT daripada sifat ni, kan. Tapi kerana adanya hari pembalasan ni, maka pasti dan juga satu hujah yang amat kuat bahawa Allah SWT ni maha adil. Sifat keadilan Allah SWT tu akan dilaksanakan dengan bentuk yang paling adil, kan. Dan manusia akan diseksa sepadan dengan apa yang dia lakukan. Satu perkara yang kita nak faham, kan, bila kita baca ni, kan, adalah siksaan ni nampaknya semacam siksaan yang amat dahsyat, kan. Menghanguskan kulit manusia, kan, sakitnya bukan kepalang. Tapi kesalahan dia kesalahan apa? Kesalahan dia ialah kerana mereka mendustakan Al-Quranul Karim, kan. Mereka bukan saja satu bahagian mendustakan, antaranya yang paling besar ialah mendustakan ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan akan datang azab kepada kamu yang menolak tentang adanya hari pembalasan, kan. Siapa yang menolak ni akan pasti diseksa. Kerana itu sajalah sebenarnya mereka diseksa, dan siksaan itu siksaan yang amat dahsyat sekali, kan. Bukan kalau macam di dunia ni kita kata hukuman gantung ke, bila dia buat kesalahan besar, bunuh orang, tembak orang, rape dan sebagainya, kan. Tapi kesalahan ni nampaknya kalau di sisi manusia ni kesalahan ni kecil je, kan. Kesalahan kerana mempermain-mainkan, kan, melekehkan, memomok-momokkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga memomokkan, memperlekehkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, kan, menunjukkan muka yang bermacam-macam gaya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kamu dengan sikap kamu ni akan dimasukkan ke dalam neraka dan diseksa dengan siksaan yang amat berat sekali, kan. Alaiha 19, di atas neraka ni maknanya akan dijaga oleh 19 malaikat yang menjaga dia, kan. Ini adalah 19 malaikat yang akan, kan, berada, kan, bertugas menjaga neraka ni, memastikan yang diseksa di dalam tu betul-betul akan diseksa dengan sepatutnya, tanpa rasa belas kasihan juga, kan. Dan malaikat ni juga tak akan bagi muka langsung, kan, kepada penghuni-penghuni neraka ni, seperti mana neraka Sakar yang mereka jaga itu, mereka juga, kan, bersikap sama seperti neraka Sakar yang tidak akan melepaskan langsung siapa yang masuk ke dalamnya, kan. Jadi ini sebenarnya banyak menimbulkan persoalan, kan. Dia adalah ayat mutasyabihat, kita kata, kan.
Sebab kan, persoalan ni kenapa kan, di Allah Subhanahu Wa Taala nak kena cerita benda ni kan. Sebab inilah yang dimomokkan juga oleh orang-orang kufar ni, musyrikin ni kan. Jadi macam mana sikap kita terhadap ayat mutasyabihat ni kan? Banyak juga orang yang ada juga yang bertanya kan, saya kan, ada banyak ayat-ayat juga kan, walaupun relatifnya bandingkan ke semua ayat Quran ni, ayat yang muhkamat. Kalau dalam surah Al-Imran Allah sebut ayat muhkamat dan mutasyabihat ni, yang muhkamat ni lagi banyak sebenarnya kan, ayat mutasyabihat ni sikit kan, sikit saja. Tapi ayat mutasyabihat inilah yang menjadi perhatian kepada orang-orang yang ada masalah kan. Allah sebut di dalam kita tengok sikit tentang ayat mutasyabihat ni supaya kita faham kan persoalan ni kan. Allah sebut dalam surah Ali Imran, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah warrasikhuna fi al-'ilm yaquluna amanna bi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun." Dialah yang menurunkan Alkitab ni, Al-Quran kepada kamu. Di antara isi Alkitab ni ada ayat-ayat yang muhkamat kan? Ayat yang asas kan, pokok-pokok isi, iaitu pokok-pokok isi Al-Quran ni kan. Hunna ummul kitab kan? Dia adalah ummul kitab, pokok-pokok pada isi Al-Quran. Dan wa ukharu mutasyabihat, dan ada juga di samping itu ayat-ayat mutasyabihat kan. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah kan. Adapun orang yang dalam hati dia condong pada kesesatan ni, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat ni kan, daripadanya Al-Quran ni, untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwil dia kan. Wabtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wiluhu lahu illa Allah kan. Tidak ada yang mengetahui takwil dia sebenarnya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja kan. Wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah, tidak ada yang mengetahui takwil dia kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja kan. Warrasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina. Orang yang beriman pula berkata kan, orang yang mendalam ilmunya berkata, warrasikhu fil ilm, mengatakan kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat ni kan. Amanna bihi kullun min 'indi rabbina, semuanya adalah daripada Rabb kami, Tuhan kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak adalah yang dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang yang berakal saja. Jadi ini menjadi satu perkara juga yang akan dijelaskan Allah SWT tentang masalah ni kan, masalah ayat-ayat mutasyabihat ni. Kenapa Allah SWT meletakkan maklumat yang macam ni kan? Kalau tak sebut atasnya ada 19 penjaga pun okey juga kan, sebab dah cerita dah malaikat neraka ni, sakar dan sebagainya. Tapi Allah SWT kan, ayat-ayat mutasyabihat lain kan, Allah SWT ada ayat dalam Al-Quran ni ceritakan tentang ada pokok pisang dalam syurga kan. Ada yang menceritakan tentang bilangan kan, malaikat kan, ataupun yang menceritakan tentang, kita baca surah Al-Ma'arij kan, macam mana malaikat naik kepada Allah SWT dalam kadar harinya 15,000 tahun kan. Bandingan dengan apa yang kamu kira kan. Begitu juga ada yang menyebut tentang apa yang akan dijumpai oleh orang yang dalam syurga kan, dalam neraka, arasy Allah SWT di atas air dan sebagainya kan.
kenapa Allah SWT menceritakan benda ni kan? Dan sepatutnya seorang hamba pula, macam mana dia menanggapi ayat-ayat yang macam ni kan? Orang yang beriman, dia menerima ayat ni daripada Allah SWT. Ayat mutasyabihat ni sebenarnya ayat apa? Ayat mutasyabihat ni adalah ayat yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang gaib, yang tidak ada hakikat dia tu di bumi kan. Jadi ada orang kata ayat-ayat mutasyabihat ni adalah ayat-ayat yang tidak jelas kan, hakikat dia kan. Allah SWT tak jelaskan dengan jelas kan, ayat-ayat dia tidak jelas. Maksudnya kan, sebenarnya ayat yang mutasyabihat ni bukan tidak jelas ayat dia, sebab Allah SWT maha mengetahui dan maha bijaksana. Allah boleh menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kan, tentang satu perkara yang dia nak jelaskan. Dan inilah penjelasan yang paling jelas pada manusia kan? Nak menjelaskan perkara yang tidak ada persamaan dia di dunia ni, tapi Allah jelaskan dengan apa tadi panggil mutasyabihat kan. Syibih ni persamaan kan, disamakan dengan apa yang manusia boleh faham dengan otak manusia dan juga pengalaman manusia ni kan. Sebut pohon ke, sebut perjalanan mengikut kadar masa manusia, sedangkan di sisi Allah SWT tidak ada masa kan sebenarnya kan. Jadi ini adalah gambaran yang terbaik yang Allah SWT tujukan kepada manusia. Masalah dia ialah manusia boleh faham setakat itu saja, kerana menggunakan bahasa yang biasa manusia pada pengalaman manusia ni kan. Tapi hakikat dia kan, Allah sahaja yang mengetahui. Persoalan ni, kenapa Allah SWT nak cerita benda ni? Ini adalah akan kita baca kan, akan dilontarkan pertanyaan-pertanyaan ni oleh orang yang ada penyakit hati ni kan. Allah SWT kata, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah, dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya daripada malaikat saja. Sama sekali kan. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cubaan bagi orang-orang kafir. Ini hakikat dia kan. Kenapa Allah SWT letakkan nombor 19 dan sebagainya kan? Semua orang akan tanya kan, kenapa 19 kan? Ini adalah orang yang tidak memahami ni kan, orang yang ada penyakit dalam hati dia kan. Dia akan, Allah kata dia akan fayattabi'una ma tasyabaha kan? Apa yang dia akan ikut kan, dia akan bagi perhatian, fokus kepada ayat-ayat yang macam ni kan, yang akan menimbulkan fitnah kan. Sedangkan Allah saja yang mengetahui takwiluhu kan, mengetahui takwil dia kan. Jadi samalah mereka ni kan, orang kafir ni menimbulkan persoalan-persoalan ni kan. Pertama, Allah kata wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah, dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanyalah daripada malaikat. Sebab kan, mereka menimbul, ini adalah apa yang cerita daripada riwayat-riwayat, ada menceritakan apa yang mereka sebutkan kan. Allah SWT nak jelaskan pertama sekali kan, ini jawapan kepada memuakkan orang kufar. Malaikat berada dalam neraka bersama dengan penghuni dia kan, dan yang menjaga neraka ni pun malaikat juga. Sedangkan malaikat ni adalah kan, makhluk Allah SWT yang amat patuh kepada Allah SWT kan, yang terjaga kan. Tapi malaikat pun dalam neraka juga, dia katakan. Itu antara perkara yang mereka timbulkan kan. Allah SWT menjelaskan ini adalah standard prosedur Allah SWT. Kami jadikan penjaga neraka ni hanya dari malaikat, sebab apa-apa saja peranan, tugasan yang Allah bagikan kepada yang untuk dilaksanakan kan, di dalam alam ni, semuanya Allah bagi kepada malaikat. Jadi Allah kata penjaga neraka ni hanya daripada malaikat. Ya, tak ada jin, tak ada syaitan ke yang jaga neraka ni, sebab neraka ni sepatutnya syaitan lah yang dan duduk dalam tu. Tapi Allah kata tak, memang semua perkara yang Allah SWT perintahkan kepada untuk dilaksanakan ni dilaksanakan oleh malaikat-malaikat Allah SWT. Standard juga kan. Neraka ni juga adalah
kan, kami jadikan penjaga dia hanya daripada malaikat dia, bukan daripada yang lain, kan, illa malaikah, kan. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan bilangan yang kami sebutkan ni pun 19 ni, kan, hanya sebagai cubaan bagi orang kafir, kan. Illa fitnatan lil ladzina kafaru. Fitnah ni sebagai ujian kepada mereka, kan. Dan juga, kan, kalau untuk orang-orang yang kafaru ni, kan, supaya mereka ni teruji, kan. Jadi bila diuji ni menjadi jelaslah tentang sifat dan juga kerosakan penyakit yang ada dalam diri mereka ni, kan. Kemudian liyastayqana alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imanan, kan. Sebaliknya, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, kan. Dan juga, kan, wala yartab alladhina utul kitab wal mu'minun, kan. Dan supaya orang yang diberi kitab dan orang yang mukmin ni tidak lagi menjadi ragu-ragu, kan. Ini adalah jawapan Allah SWT kepada soalan kenapa nak bubuh bilangan macam tu, kenapa nak cerita benda-benda ni. Allah SWT jelaskan sebelum kita sentuh apa makna bertambah iman orang yang beriman ni. Satu perkara yang timbul daripada ayat ni juga ialah ayat-ayat Makkiyah. Dulu saya sebut juga, kan, ayat Makkiyah ni boleh kata kita tidak akan jumpa disebut tentang ahli kitab di dalam dia, kan. Ini adalah salah satu daripada tempat yang menjadi perbincangan. Ini ayat Makkiyah ke ayat Madaniyah, kan. Surah ni adalah surah Makkiyah, kita katakan, antara surah yang awal diturunkan. Jadi ada dua pendapat dalam hal ni. Ada yang kata ayat ni ialah ayat yang turun di tahap Madaniyah, tapi turun dalam surah Makkiyah, kan. Sebab disebut ahli kitab di dalam tu. Ahli kitab ni di Mekah tak ada lagi sebenarnya, tak ada orang Yahudi, kan. Walaupun orang-orang Quraisy ni mengetahui tentang kewujudan ahli kitab ni, kan, tapi tidak ada lagi, kan. Satu pendapat lagi kata tak, ini adalah ayat Makkiyah juga, kan. Sebab apa? Hujah yang mengatakan di ayat Madaniyah kerana ada ahli kitab, kan. Tapi hujah yang mengatakan dia tetap ayat Makkiyah juga ialah kerana, kan, dalam kita tengok macam mana penelitian yang dilakukan oleh para mufassir lah, kan. Dia ada perkataan, dia ada huruf waw kat situ, kan. Waw ni, dan di sini bila ada waw ni dia menyambung ayat yang datang sebelum tu, ayat 30, kan. Ayat 30 ni ialah ayat Makkiyah yang tidak ada persoalan tentang dia, kan. Jadi hujah yang mengatakan dia ayat Makkiyah juga ialah kerana dia ni adalah sambungan daripada ayat yang sebelumnya. Wow, tu, kan. Kalau dia ayat yang terasing, macam contoh ayat 20 surah Muzammil, kita kata pendapat yang diambil oleh mufassir tafsir ni adalah dia adalah ayat Madaniyah di dalam surah Makkiyah. Sebab dia tidak ada waw ni, kan. Tapi di sini ada waw, kan. Waw ni maknanya dia adalah sambungan. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan ini juga satu hujah tentang pentingnya koheren ni, kan. Jadi bagi kita, kan, tak apalah dia surah ayat Makkiyah ke Madaniyah ke, itu soalan yang kedua. Tapi soalan yang pertama, kenapa ayat ni letak dekat sini, kan. Itu yang kita cuba fahamkan dia, kan. Jadi pendapat yang dipakai oleh pentafsir ni, dia kata ini ayat ni adalah ayat Makkiyah juga, walaupun ada disebut tentang ahli utul kitab, kan, alladzina utul kitab, mereka yang diturunkan kitab kepada mereka di dalam ayat ni, dalam surah ni, kan. Kenapa disebut alkitab, ahli kitab di dalam ni, kita akan jelaskan, kan, insya-Allah. Cuba kita tengok, kan. Pertama sekali Allah sebut, kan, sebab ni keluar secara tiba-tiba je, kan. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dia menjadi fitnah kepada orang-orang yang kafir ni, yang ingkar ni, kan. Dengan ini
akan jelaslah, sebab Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah juga kan, yang ayat 26, innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Allah tidak segan untuk membuat perumpamaan berupa nyamuk ataupun yang lebih rendah daripada itu kan. Perumpamaan ni adalah dalam banyak hal juga termasuk ayat mutasyabihat ni kan, dia berupa perumpamaan sebenarnya kan. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman, mereka faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, mereka amat mengetahui bahawa ini adalah kebenaran yang datang daripada Tuhan mereka kan. Wa ammal ladzina kafaru, sedangkan orang yang ingkar ni kan, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala, mereka akan tanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala buat perumpamaan macam ni kan. Yudhillu bihi kathira, Allah kata dengan perumpamaan ini yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira, aku telah memberi petunjuk kepada ramai orang dan juga aku telah sesatkan ramai orang. Yudhillu bihi kathira, aku telah sesatkan ramai manusia, wa yahdi bihi kathira, dan juga ramai yang mendapat petunjuk daripada perumpamaan yang macam ni. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, tapi yang disesatkan Allah SWT ni adalah orang-orang yang fasik saja kan. Ini ayat-ayat yang macam ni sebenarnya, bila kita baca ada ayat-ayat yang menjelaskan Allah menyesatkan seseorang kan. Allah kata wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, tidak disesatkan oleh Allah SWT kecuali orang tu adalah orang yang fasik, kerana ini adalah pilihan mereka sendiri kan. Dan ini adalah peraturan Allah SWT. Orang-orang yang rosak kan diri mereka ni, maka mereka akan disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ini adalah peraturan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala kan. Bila manusia ni pilih untuk kepada kesesatan ni, kerosakan ni, maka dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi Allah kata bukan masalah ayat ni, sebab dengan ayat ni juga ramai yang mendapat petunjuk, dengan ayat yang sama juga ramai yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi persoalan kan, Allah kata dia adalah cubaan bagi orang-orang kafir ni kan? Kerana akan nampaklah siapakah sebenarnya yang beriman, siapakah yang ada penyakit dalam hati dia ni kan. Ayat ni seterusnya Allah sebutkan waliyaqul alladhina fi qulubihim marad, dan agar orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, wal kafirun, dan juga orang kafir akan kata madza aradallahu bihadza mathala, apakah yang Allah hendak dengan bilangan ni ataupun dengan perkara ni sebagai satu perumpamaan kan. Sama macam dalam ayat surah Al-Baqarah yang kita baca kan. Allah kata kadzalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha', sama juga kan. Demikian Allah membiarkan sesat orang-orang yang dia kehendaki. Yudhillullahu man yasha', Allah akan sesatkan siapa yang dia hendak kan. Wa yahdi man yasha', dan bagi petunjuk kepada siapa yang Allah hendak kehendaki. Tapi wa ma ya'lamu junuda rabbik, dan tidak ada yang mengetahui bala tentera Tuhan kamu ni kecuali illahu, dia sendiri yang mengetahuinya. Wa ma hiya illa dhikra lil bashar, dan perkara ini kan, tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia kan. Kita akan jelaskan sikit poin-poin apakah yang dimaksudkan dengan perkara itu kan. Jadi pertama sekali penjelasan ini adalah sebagai cubaan, ujian kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi dalam perkara ayat yang mutasyabihat ni Allah Subhanahu Wa Taala sertakan, maknanya Allah sebut, Allah sertakan perkara-perkara maklumat-maklumat yang ekstra ni kan, sebenarnya sebagai ujian kepada manusia saja kan. Bukan saja Allah nak masukkan, tapi dia adalah sebagai ujian, satu ujian kepada orang yang ingkar ni, tapi untuk orang yang beriman menambah lagi keimanan dan keyakinan diri dia kan. Tetap kepada dua orang yang Allah sebut kat sini kan, itu special sikit kan. Satu orang yang beriman, satu lagi orang yang diberi kitab kan. Siapa dia orang yang diberi kitab ni? Adakah Allah kata orang yang diberi kitab ni maknanya orang Yahudi dan Nasrani ni, Kristian ke Jewish yang dari ni, akan bertambah iman dia bila diberi kitab ni kan. Sebenarnya liyastayqinal ladzina utul kitab ni
akan supaya meyakinkan lagi orang yang beri kitab ni, dia merujuk kepada orang yang beri kitab yang beriman, percaya kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala ni di kalangan ahli-ahli kitab ni kan. Macam mana kita tahu ni? Sebab dia datang daripada konteks yang ditujukan, disebut ayat ni kan. Dan ahli kitab ni, macam mana ahli kitab ni boleh bertambah iman dia? Sebab bila ayat tentang perkara 19 malaikat semua ni yang menjaga neraka ni, dan juga ayat tentang neraka ni disebut juga di dalam kitab mereka kan. Bila disebut sekali lagi dalam kitab, dalam Al-Quran, maka akan bertambah yakinlah mereka kan. Itu satu poin yang disebut oleh ayat ni kan. Dan kenapa dirujuk ahli kitab awal-awal lagi di Mekah? Kalau ni ayat Makkiyah kan, kenapa disebut di sini tentang ahli kitab ni kan? Disebut di sini tentang ahli kitab ni kerana bateri nak habis. Ini adalah sebagai persediaan kepada ahli kitab ni kepada apa yang akan berlaku ke depan kan, ketika mana nanti Allah selepas hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ahli kitab inilah yang akan diketengahkan dengan ajakan untuk kepada Islam ni kan. Sebenarnya ahli kitab yang beriman ni dulu sebelum ummah yang baru ni, mereka adalah Muslim kan. Jadi ini kita akan faham bila kita baca di dalam surah Al-Baqarah, pendetilan tentang ni kan. Ahli kitab ni adalah Muslim dulu kan, khususnya yang beriman kepada kitab ni kan. Jadi mereka ni kemudiannya akan di kalangan ahli kitab ni kemudiannya akan join Islam kan, ketika mana Rasulullah SAW kan, walaupun bilangan dia sedikit kan, tapi mereka ni adalah di antara yang akan join Islam kemudian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi gambaran awal kan. Mereka akan menjumpa, sebab mereka akan bertambah iman mereka dengan Al-Quran dan dengan Rasulullah SAW, yang menyebabkan nanti apabila mereka diseru kepada supaya menerima Rasul dan Al-Quran di Madinah, nanti mereka akan disediakan, telah bersedia untuk memahami bahawa ini adalah kebenaran kan, menambahkan keimanan mereka kan kepada kitab Allah SWT kan. Jadi sebutan ini adalah sebagai membayangkan kedudukan ahli kitab yang beriman ni dalam mendukung Rasulullah SAW dalam masa akan datang di Madinah nanti kan. Sebab mereka ni sebenarnya adalah Muslim pada hakikatnya kan. Itu adalah kerana itu disebut awal-awal lagi tentang ahli kitab ni kan. Kemudian orang yang beriman ni macam mana boleh bertambah iman ni pula bila diletakkan ayat-ayat mutasyabihat ni kan. Kerana sebenarnya Allah SWT kata dia akan menjadi fitnah kepada orang kafir ni kan. Sebab apabila turun ayat-ayat ini, maka akan nampaklah kan sikap dan juga sifat dan juga hujah-hujah mereka yang menolak ayat-ayat mutasyabihat ni kan, menolak ayat kitab Allah SWT, ayat-ayat Allah SWT ni, maka ni tidak ada poin langsung sebenarnya kan. Jadi dia akan mendedahkan kepada orang yang beriman ni kan, bahawa sebenarnya tidak ada poin orang yang tak menerima kan ayat-ayat tentang mutasyabihat ni. Semua hujah-hujah mereka ketengahkan hujah-hujah yang amat dangkal kan, amat melucukan setengah kan. Saya katakan malaikat pun duduk dalam neraka ke kan. Jadi Allah kata tak, kami jadikan penjaga neraka ni hanya daripada malaikat saja. Sebab ni standard kan. Tidak ada orang lain yang kami jadikan, tidak ada makhluk lain yang akan dijadikan penjaga urusan-urusan Allah SWT ni. Semua adalah malaikat-malaikat Allah, termasuklah menjaga neraka ni kan. Begitu juga mereka ada yang mempersoalkan 19 orang je ke. Ni dalam riwayat-riwayat ada yang menyebut kan, mereka memperolok-olokkan kan, 19 orang je ke malaikat ni
Sebab salah seorang daripada pemuka Quraisy ni kata, dia seorang boleh kalahkan ramai dah bilangan daripada 19 ni. Dan bawa seorang lagi kawan dia, cukup dah untuk mengalahkan 19 malaikat ni, dia katakan. Ini adalah antara sikap dan apa yang mereka tunjukkan untuk menolak kan ayat-ayat Allah SWT ni kan. Dan orang yang beriman kepada Allah SWT akan bertambah iman dia bila mereka mendengar tentang orang-orang yang menolak ni, bagaimana sikap mereka sebenarnya, tidak rasional dan tidak logiknya mereka ni kan. Jadi insyaAllah rasanya kita terpaksa sambung sikit lagi. Besok ayat 31 ni dia panjang sikit kan. Sebelum besok kita masuk ayat blok yang seterusnya ni, kita pun tidur kat sini kan. Moga-moga insyaAllah Allah SWT akan memberi kekuatan kepada kita untuk membaca berulang kali dan cuba menghayati, merasa-rasakan keadaan ketika mana turunnya ayat ini kan, bagaimana Rasul SAW berhadapan dengan realiti yang dihadapi oleh baginda dengan kaum dia ni kan. Dan ini jugalah sebenarnya sikap dan juga realiti yang ada sehinggalah hari ini dalam kehidupan manusia kan? Hari ini dengan ayat-ayat Allah SWT ni kan, dalam bentuk yang berbeza sikit kan. InsyaAllah kita berhenti dulu kat sini, tutup dengan membaca tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.